Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Alright, so kita jumpa lagi untuk next video. Okay, so video kali ni kita akan berbincang mengenai peluang bisnes online. Okay, video ni bukan saya nak kenalkan anda pada peluang-peluang bisnes baru tapi nak lebih kepada berbincang dan membantu anda untuk memilih jalan yang terbaik. Sebab peluang ada banyak. That's why topik kali ni, adakah betul-betul peluang ataupun sebuah masalah? Okay, sebab video ni saya buat, saya kenal banyak orang, okay, yang dia tak konsisten, dia tak fokus. Dia kejap nak buat affiliate, kejap nak buat dropship, lepas tu kejap nak buat business SIM card, penapis air, apa lagi, info produk, nak buat Shopee, Lazada, nak buat YouTube, kan. Last tak jadi apa. Dia keep on lompat kan, sebab tak fokus. Okay, antara sebabnya tak fokus sebab dia banyak nampak sangat peluang kan. Kalau anda tengok dekat Facebook sekarang, anda buka wall anda je, ada yang berjaya buat duit dengan SIM card, ada yang berjaya buat duit dengan penapis air, jual kowe, kuku, ada yang dah beli Mustang sebab promote promote produk dia, ada yang jual sebagai ejen takaful, ejen property, banyaklah. Okay, so sekarang ni isu dia sekarang ni, yang mana anda nak pilih? Okay, yang mana anda nak pilih dan mana yang anda nak fokus? Yang mana sesuai untuk anda, mana yang tak sesuai dengan anda? Okay, so ini contoh-contoh peluang yang anda boleh nampak sekarang ni dekat wall anda. Biasanya yang kita nampak ialah berkenaan dengan affiliate. Lepas tu business SIM card, and then penapis air, info produk. Kita nampak orang lain jual ebook kan, laju kan. Shopee, Lazada, nampak juga orang lain buat Shopee, okay, masyuk kan. Nampak sale sehari 1,000, 2,000 kan. Okay. And then content creator ni actually dia teknik marketing, tapi saya masukkan kat sini sebab dengan content creator ni actually kita boleh buat banyak benda lagi. Okay. Last sekali business e-commerce. Okay, so antara ni senarai ni ialah senarai-senarai yang saya sendiri pilih lah, sebab ini yang saya nampak kat wall saya. Okay, dan wall-wall anda pun maybe anda nampak benda yang sama, sebab saya post status kat Facebook hari tu, ramai yang minat kan. Jadi ini antara senarai peluang yang saya nampak lah. Okay, actually banyak lagi kan, tapi ini yang saya dah shortlistkan. Saya tak nak video jadi terlalu panjang. Saya cuba buat satu video. Kalau tak cukup satu video ni, saya akan sambung lagi untuk video yang seterusnya lah. Saya akan pecahkan. Okay, so dekat sini, okay, so sebelum anda nak start, sebelum anda nak pilih mana-mana peluang, okay, jangan tengok dulu peluang lain, biar je. Okay, first kali anda kena tahu dulu setinggi mana komitmen anda. Okay, berapa modal anda, berapa jam sehari anda sanggup spend untuk buat benda tu. Okay, tanya dua soalan ni pun dah cukup dah. Okay, kalau anda modal anda rendah, anda kena tahu dulu berapa modal tersebut. Okay, rendah ke tinggi ke. Modal ni modal yang anda sanggup spend walaupun rugi. Okay, sebab anda dah prepare. Kalau anda tak ada spesifik modal nak labur kan, bila rugi ataupun tak dapat hasil, anda akan mudah untuk give up. Okay, macam orang labur saham kan, dia main masuk je kan, guna duit saving semua, tahu-tahu rugi, dia give up, dah tak labur saham dah. Padahal dalam investment macam saham, rugi tu perkara biasa. Okay, so tak boleh give up lah, itu je. Okay, so ini antara dua soalan yang utama yang anda kena tanya dulu diri anda. Okay, sehari tu berapa jam, berapa sanggup spend. Ada orang yang dia tak sanggup pun spend 2 jam sehari. Ada orang yang boleh spend sampai 4 jam sehari kan. Time waktu malam dia boleh spend buat kerja-kerja marketing ke, duduk depan PC ke kan. Okay, so next ialah anda kena tahu apakah target yang anda nak capai kan. Berapa banyak duit yang anda nak kumpul. Sebab saya tahu semua peluang-peluang bisnes yang saya sebut tadi tu, sebab anda nak dapat duit kan, anda nak dapat extra income, nak bayar hutang, nak bayar nak bayar keperluan, nak bayar bil elektrik semua kan. So anda kena tahu berapa banyak duit yang anda nak capai, berapa banyak duit yang anda nak kumpul. Okay, lepas tu berapa lama pula. Okay, berapa lama, sekejap saya buat laser. Okay, laser pointer. Okay, berapa lama masa anda nak buat. Okay, kita ada tempoh dia. Katalah anda nak buat something, anda kena set
nak buat selama sebulan ke, 2 bulan ke, 3 bulan ke. Kalau dah lebih daripada masa tempoh waktu tu kan, kalau misal kata tak ada sebarang hasil ataupun hasil dia tak seperti yang anda nak capai, contohnya macam duit yang anda nak kumpul daripada peluang tersebut tak tercapai, so anda kena stop. Okay, jangan continue je, sebab rugi kalau anda bazir masa buat benda yang anda tak boleh commit. Okay. Dan yang ketiga ni, apakah exit plan sekiranya tak jadi, kan? Kita dah set masa setelah 3 bulan, lepas tu anda tak dapat result, apa exit plan anda seterusnya. Okay, so ini yang anda kena buat lah. Okay, so kejap, kenapa tak boleh ke bawah? Okay, next, kenali diri dan potensi anda. Okay, ini yang paling penting lah dalam banyak topik ni. Ini yang paling penting, sebabnya yang ramai yang tak fokus, sebab dia sendiri tak kenal diri dia. Dia tak tahu pun apa yang dia nak. Dia tak tahu pun kelebihan, potensi yang dia ada, kan. Dia tak tahu pun apakah minat dia yang sebenar. Okay, sebab tu saya bagi tahu kat sini, apa yang anda nak. Okay, sebenarnya apa yang anda nak. Alright. Kedua, apakah kelebihan yang anda ada pada diri anda. Sebabnya ramai yang saya nampak, dia buat keputusan tanpa selidik dulu apa yang dia nak, apa yang ada kat diri dia, apa kelebihan yang dia ada, apakah minat yang dia ada. Okay, so kat sini anda kena tahu dulu minat anda apa, kelebihan anda apa. Maybe kelebihan anda suka bercakap dengan orang. So bila suka bercakap dengan orang ni, maksudnya anda suka bersembang. So bisnes, contohnya macam bisnes buat kowe, kan, bisa jual penapis air, antara bisnes yang sesuai dengan anda sebab anda suka bercakap dengan orang. Okay, itu salah satu contoh lah. Lepas tu adakah anda sanggup hadapi kerugian? Sebab setengah orang ada yang dia tak sanggup nak hadap kerugian. Ada yang dia ada orang yang jenis yang tak kisah kalau rugi, walaupun dia tahu yang nilai kerugian itu dia tu tinggi, sebab dia tahu dia akan belajar. Ada juga orang yang tak sanggup hadapi kerugian sebab maybe dia dah ambil masa lama untuk kumpul duit tu. Okay, dan ni yang saya cakap tadi, adakah anda seorang introvert ataupun extrovert. Okay, introvert ni, okay, yang betul-betul introvert ni saya cakap, dia tak kisah kalau tak keluar rumah. Dia boleh buat sorang-sorang, dia boleh kerja kat rumah, dia tak perlu pun keluar. Tu introvert. Okay, nak tahu masa introvert ke tak, nak tahu anda seorang introvert atau tak masa PKP hari tu, adakah anda okay? Kalau anda jenis yang stress, tension sebab tak boleh keluar rumah, anda bukan introvert. Okay, so last sekali, anda nak buat semua ni sendiri atau anda nak ada team? Okay, sebab dalam banyak peluang tadi, ada yang kena ada team, ada yang boleh buat sendiri. Alright, so saya rasa cukup untuk topik ni. Okay, kita akan sambung untuk next video berkenaan dengan senarai-senarai peluang tadi. Okay, tapi ini untuk permulaan ni, anda kena cuba dulu rujuk balik apa yang saya cakap tadi. Okay, target apa anda nak capai, lepas tu apakah anda punya potensi, kelebihan anda, semua tu, kan. So itu saja video untuk episod yang pertama. Okay, yang bertajuk apa ni tadi, peluang bisnes online, kan. So itu saja, terima kasih. Kita jumpa untuk next video. Alright, bye bye.